祝你平安，你祝我安康，心连心，心希望，大地喜洋洋。如果世界 Gosip baca semua. Gosip baca ya hari ya. Takut saya kalau dah tahu rumah ni gosip baca. Selamat pagi. Selamat pagi. Kawan. Ya. Lagi okey kalau kita orang Chinese kan ataupun orang-orang yang mana mungkin tahu berbahasa Mandarin, dia akan cakap macam "大家好." 早上好。 Salah punya. Okey, Washer Fazli. Itu betul? 我是 Washer Fazli. 我是 Fazli. Susahlah cikgu Mandarin ada kat sini kan. Okey, Puan, selamat pagi. Cakap Ya. buat semua penonton Malaysia hari ini. Sebenarnya hari ini kan Tahun Baru Cina. Jadi kami seluruh warga kerja MHI mengucapkan selamat Tahun Baru Cina yang menyambutnya pada hari ini. Pastinya semalam siapa yang berada dengan ahli keluarga yang kawasan terdekat, seperti mana SOP telah ditetapkan, pastinya semalam momen yang terindah jugalah buat mereka. Kan? Itulah dia. Walaupun kita berada dalam keadaan pandemik ni kan, tapi saya rasa kemeriahan tu tetap dirasai. Walaupun kita lihat tidak dibenarkan ramai, cuma 15 orang kan. Tapi saya rasa meriah jugalah Yisang ke Makan Besar ke kan. Betul. Dan juga sebenarnya kalau ikutkan SOP sebenarnya Malaysia ni longgar sikitlah. Berbanding dengan negara jiran kita Singapura yang menetapkan bahawa kita boleh pergi 2 rumah sahaja dan boleh 8 orang. Kayaknya kita ni bertuah jugalah kan. Alhamdulillah. Kerana kerajaan memahami sebenarnya. Apa kita bukan berdua di sini. Kita macam kita ada seorang lagi amoy. Gadis. Kalau macam di Chinatown. Wow. Culi. Selamat Tahun Baru Cina. Selamat Tahun Baru Sofia. Happy Chinese New Year kepada semua yang meraihkan hari ini sangat-sangat meriah kat set kita lah. Walaupun agak berbeza tahun ni, kita harapkan agar pagi ni masih bersemangat juga untuk anda semua yang berada di rumah dengan yang tersayang. Hari ini adalah Tahun Baru Cina hari pertama dan biasanya kebiasaan pagi ni kan kita akan pergi kunjung-mengunjung sanak saudara dan sebagainya. Tetapi tak apa, walaupun berbeza, saya sangat gembira melihat sebenarnya semalam ramai yang berkongsi dalam media sosial. Mereka membuat makan besar tu, berkongsi pengalaman mereka secara alam maya, secara di internet dan sebagainya untuk berkongsi keceriaan makan besar dan Yisang itu. Jadi syabas buat anda yang mematuhi segala SOP. Kita harapkan ini semangat yang boleh diteruskan kerana inilah semangat norma baru Tahun Baru Cina. Dan kalau boleh kita kongsikan sedikit sebanyak perkembangan terkini berkenaan COVID-19. Setakat semalam yang kita difahamkan telah pun dicatatkan sebanyak 3,384 kes dan sudah tentunya ini menjadikan kes kumulatif sebanyak 254,988 kes dan inilah dia jumlah yang sembuh juga sangat tinggi, lebih 202,000 kes juga. Dan inilah dia setakat ini kita difahamkan jumlah kematian secara keseluruhannya adalah sebanyak 936 kes dan difahamkan setakat semalam 17 kluster baru telah pun dikesan dan di antaranya ini adalah hasil saringan secara besar-besaran dan untuk melihat apakah adalah perkembangan penularan di antara mereka yang mempunyai risiko tinggi. Bukan itu sahaja, kluster tempat kerja masih tinggi dan kita melihat ini antara taburan kes baru mengikut negeri masih tertinggi adalah di Selangor sebanyak 1,082 kes, diikuti dengan Johor sebanyak 777 kes dan yang ketiga di Kuala Lumpur 435. Bukan satu pertandingan untuk melihat negeri mana yang tertinggi, tentunya kita melihat sedikit sebanyak corak penurunan alhamdulillah dan ini adalah antara profil ataupun latar belakang bagi kes kematian baru setakat ini. Kita masih melihat ialah antara mereka dalam kalangan umur warga emas di seluruh negara sebenarnya, antara mereka yang mempunyai tahap morbidity yang tinggi dengan masalah penyakit seperti kanser, kencing manis dan sebagainya. Kami harapkan ini menjadi peringatan juga. Kita dah masuk tahun 2021, mungkin ini satu peringatan yang baik untuk kita mula menjaga kesihatan kita. Alhamdulillah juga semalam kerajaan telah mengumumkan satu kelonggaran sedikit bagi anda yang suka bersukan. Gimnasium dibenarkan dibuka, golf dan sebagainya. Dan bagi anda yang mungkin sangat teruja untuk memulakan kehidupan fitness anda sekali lagi, pastikan anda tetap ingat kita masih perlu menjaga SOP kita kerana kita masih belum menang. Dan ini akan memastikan kita mampu untuk melihat hari-hari yang lebih baik selepas ini. Antara kluster baru yang kita dapat
paparkan kepada anda juga 17 kluster baru di seluruh negara. Sudah tentunya ini adalah hasil saringan di tempat kerja seperti disebutkan tadi dan juga kumpulan berisiko yang kita masih juga risaukan. Jadi inilah yang kita ingin tekankan, walaupun kita dalam semangat Tahun Baru Cina, kita tidak dapat menyambut dengan keluarga, rakan-rakan baik kita, tapi itu bersebab kerana kita ingin memberikan satu perlindungan buat mereka semua. Jadi ini antara yang boleh kita kongsikan hari ini berkaitan dengan COVID-19 di Malaysia. Dan itulah dia. Banyak lagi pengisian hari ini bersempena dengan Tahun Baru Cina 2021. Kita akan bersama semula dengan rakan-rakan saya selepas ini. Tapi sebelum tu, kita akan menegurlah makcik saya sebenarnya. Sebenarnya sebelum ni, sebelum ni saya akan bersama dengan keluarga saya untuk makan besar, mengunjungi rumah mereka. Tetapi hari ini, kita mampu untuk berbual secara maya ataupun secara menerusi siaran langsung ini. Kita bersama dengan makcik saya, Annie Teo yang kini berada di Seremban Negeri Sembilan. Selamat pagi, Kong Hei Fat Choi. Aunty. Kong Hei Fat Choi. Selamat pagi. Wow, apa khabar? Hello. Baik. Hai Uncle Patrick. Okey, hari ini macam agak berbeza sedikit kerana kita biasa bercakap dalam bahasa Inggeris kan. Tapi hari ini kita berbezakan sikit. Macam mana setakat ni pagi tadi, mana semalam? Ada makan-makan kat rumah ke macam mana, Aunty? Oh ya, ada makan-makan tetap diteruskan sebab menurut masyarakat Cina ia dah simbol permulaan yang baik kan untuk tahun yang akan datang. Betul. Tapi dalam rumah sajalah, tak ada pergi mana? Dalam rumah sajalah. Okey. Ni pagi ni macam mana? Pagi ni ada aktiviti apa-apa tak? Biasanya kita akan berjumpa kan, tapi berbeza. Biasanya kita akan berjumpa kan, the first day kan. But tak boleh merentas daerah. So celebration pun dekat rumah je lah dengan ahli keluarga, dengan anak-anak, dengan mak. Tak ke mana-mana lah. Okey. So sekarang ni kat Seremban ya, Aunty? Ya. Okey. Kat Seremban tu ada saudara sebelah sana ke macam mana? Kat sini dengan kita kan? Sebab kita semua kat Kuala Lumpur je. So dekat sini memang kita orang je lah. Tak ada orang lain dah. Okey. Uncle Patrick dengan Aunty Annie rasa macam mana perbezaan ni? Tahun ni kan kita memang berbeza lah. Tak dapat nak menyambut Tahun Baru Cina dengan meriah. Kita masih mampu bersama dengan keluarga kita tapi dalam rumah kita sahaja. Jadi ada perasaan macam sedih sikit tak? Sedih tu memang sedih lah sebab tak meriah macam dulu kita duduk ramai-ramai one big table kan, cicit-cicit. So tahun ni kebiasaan pakai Zoom meeting je lah macam Aunty dengan Sofia pagi ni. Ya, thank you jugalah kat Aunty dengan Uncle kerana yalah kita mampu untuk still bersapa, tanya apa khabar dan semuanya. Dan kita nak tanya jugalah macam setakat ni untuk hari pertama ini mungkin ada apa-apa aktiviti baru yang nak diperkenalkan kepada sepupu saya, anak-anak Aunty dengan Uncle ni macam mana? Hari ni aktiviti untuk anak-anak kan? Aktiviti baru tak adalah. Tengok TV, makan-makan. Okey. Lepak-lepak tu je lah. Okey. Ambil gambar, selfie-selfie letak kat Facebook lah. Okay, Aunty, kita nak bagi tahu kat ramai lah. Mungkin ada yang tak tahu, first day of Chinese New Year, hari pertama Tahun Baru Cina ni ada beberapa perkara yang tak boleh buat kan? Seperti apa? Seperti tidak boleh menyapu rumah, tak boleh bersihkan rumah, tak boleh marah-marah, kena sentiasa riang. Cakap yang baik-baik je lah. Cakap yang baik-baik sajalah. More cursing. Okey, Aunty semalam sibuk sikit sebab bersiap-siap untuk Tahun Baru Cina kan. Jadi pagi ni apa menu? Makan apa pagi ni? Pagi ni nanti Uncle Patrick akan buat kun choy. Kun choy tu apa? Dia sejenis makanan dalam a very big plate. Mana ada abalone, ada brokoli, ada udang. For good luck and prosperity lah. Biasanya saya makan tapi macam tak tahu apa nama menu tu kan. So itu antara yang Uncle Patrick akan buat hari inilah. Yes. Menarik. Dan itulah dia. Kita nak jadikan satu ucapan ringkas, harapan untuk kesemua mereka yang menyambut Tahun Baru Cina tahun ini. Apa yang Aunty Annie nak sampaikan? Saya mendoakan agar pandemik COVID-19 ni cepat berlalu so that kita boleh hidup seperti biasa. And then I want to wish all my friends and family 恭喜发财，牛年行大运，木木。Mumu.
Kong Sing Fa Cai. Terima kasih Aunty Annie, Uncle Patrick kerana meluangkan masa. Happy Chinese New Year. Semoga ini menjadi tahun yang lebih bagus, lebih bersemangat, lebih ong lagi untuk kita semua. Itulah tadi perkongsian bersama dengan makcik saya lah yang berada di Negeri Sembilan. Ini antara yang perlu kita biasakan juga, walaupun ada jarak pemisahannya, tidak bermaksud kita tidak mampu untuk menunjukkan kasih sayang kita sesama sendiri. Kita akan bersama dengan rakan tugas saya, Fariha dan juga Fazli untuk perkongsian berita yang seterusnya. Silakan. Baik, Sofia. Mumu. Ya. Mumu. Saya pun nak hubungi juga pakcik, makcik saya. Tak boleh. Dia kena Chinese juga. Banyak hal. Okey, Mumu tu sebab apa? Sebab kita tahun ni tahun baru Cina, lembu. Zodiac, lembu kan. Lembu mas Lembu. Lembu mas. Tapi awak lah, tahun awak lah. Itulah. 1985. Saya pun tak tahu, tak sedar kan. Baru tadi tahu kan. Fariha beritahu baru saya tahu. Okey, insya-Allah lah minta ada ong lah tahun ni kan. Tapi tadi limau kena makan dulu pagi-pagi mah. kan. Sebab dia simbolik kekayaan, prosperity. Cakap pasal prosperity ni, tadi Sofia kata ada patah larang kan. Tak boleh sapu. Lagi apa yang saya tahu, ampau pun kalau nak bagi pun kena bagi genap. Jangan bagi ganjil. Lepas tu pakaian pun tak boleh warna-warna hitam putih, tak boleh. Tak boleh. Dia kena warna-warna terang macam ni. Macam Sofia lah, merah kuning. Baik, Okey. kita kongsikan dulu akhbar pilihan hari ini. Kita mulakan di NST. Okey. Ini berkenaan dengan semalam mana yang telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mutual respect part of Chinese New Year. Malaysians regardless of race, religion and creed have been reminded to maintain the spirit of mutual respect, which is a hallmark of Chinese New Year celebration. Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin said mutual respect was one of the major thrusts of Malaysian life, and it was a value that had been in practice by the multiracial and multireligious community. Dan untuk tahun ini, sebab kita masih lagi dalam pandemik, menurut beliau, SOP telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa festival ini dapat disambut dengan keadaan norma baharu. Jadi walaupun kita ni berdepan dengan pandemik kan, tetapi janganlah melanggar SOP yang telah ditetapkan, sebab ini kelonggaran yang telah dibenarkan untuk memastikan bahawa Tahun Baru Cina ini dapat disambut. Bukannya kekal macam tak boleh kan, kalau tak dilonggarkan maknanya kita semua ni tidak dapat meraihkan Tahun Baru Cina dengan keadaan yang mungkin tak rasa kemeriahannya kan, kalau semua tak dikeluar dan sebagainya. Jadi ini adalah usaha yang telah dilaksanakan, memastikan bahawa saling hormat menghormati kan, adat budaya. Janganlah pula nanti ada netizen bising kata ini boleh pula, tak bolehlah macam tu kan. Ini memang dah menjadi sebahagian daripada tanggungjawab kita dan juga rakyat Malaysia lah. Kita kan pelbagai kaum, jadi itulah itu yang perlu dikekalkan, hormat menghormati apa yang kita ada di Malaysia ini. Betul. Cakap pasal hormat menghormati itu, semalam tepat pukul 12.30 malam kan ada mercun, ada bunga api. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan hormat menghormati itu, walaupun kita rasa macam kita nak tidur time tu kan, waktu tu pukul 12 kan, dengar mercun, ada orang macam nak marah ke apa kan. Tapi kita respect lah, sebab kita bukannya tiap-tiap hari lah. Bukan tiap-tiap hari kan. Jadi 10 minit apa semua tak apalah, kita bagilah dia orang, mereka ni beraya kan. Di satu, kalau anda nak tahu bahawa kalau yang ada bunga api, ada mercun tu, bukannya sesaji-saja mereka nak bakar kan, ianya menunjukkan bahawa akan insya-Allah ada kemakmuran lah di kalangan keluarga mereka. Kepercayaan mereka kan, adat budaya kita kan ada masing-masing. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya di berita harian di muka depannya, di muka ni berita harian ni dekat siapa? Tak, macam muka saya. Tak, ni gambar polis PDRM sedang memeriksa Sekatan Jalan Raya ni lah. Mungkin ada di antara kita yang bercadang nak pulang ke kampung. Jangan ya, polis pantau individu cuba salah guna surat majikan untuk pulang ke kampung untuk bercuti. Jangan, anda bakal didenda RM1,000 ya kalau anda merentas negeri ke daerah dan sebagainya. Dan di harian Metro, berita harian memaparkan kat sini, kerajaan membenarkan aktiviti pancing dan juga institut memandu. Butirannya di muka surat 5, di mana kerajaan telah pun melonggarkan SOP. Ini antara rintihan daripada golongan yang mungkin mencari mata pencarian menerusi nak mancing ke kan, nak ikan dan sebagainya. Kerajaan telah pun melonggarkan SOP tersebut. Tetapi dekat sini ada kelonggaran yang diberikan. Walaupun ada kelonggaran, tetapi untuk kolam pancing, pengusaha perlu berdaftar dengan pihak PBT dan juga Jabatan Perikanan, manakala rumah rakit dan juga pelantar pancing ataupun kelong perlu berdaftar dengan PBT sahaja. Tak bolehlah sesuka hati saja nak buka. Kena berdaftar dulu. Dan antara yang diberikan kelonggaran,
sudah pastinya untuk anda yang gemarkan aktiviti bersukan. Kalau sebelum ini kalau anda berbasikal, seorang saja boleh. Tapi kita dah boleh kayu dorang saja. Kayu dorang Dorang saja boleh. Dan juga dekat sini turut dilonggarkan SOP untuk sukan pemotoran 2 roda dan juga 4 roda. Tapi yang paling penting dekat sini, pengusaha gym dah boleh buka gym balik. Itu yang rintihan daripada mereka ni, rasa macam bila dah nak buka gym apa semua kan, dah boleh buka, tapi harus mematuhi SOP. Memang banyaklah SOP. Saya percaya pihak kerajaan pastinya telah meneliti secara baiklah. Maksudnya kita lihat bagaimana premis-premis itu dibuka secara berperingkat. Kan? Saya percaya kerajaan pun tidak mahu melihat bahawa usahawan ataupun peniaga ini terus terbiar sepi perniagaan mereka. InsyaAllah kita doakan semoga mana yang belum bagi dibuka tu nanti akan dibenarkan secara berperingkat, insyaAllah. Okey, kita sambung di Harian Metro di halaman ke-22. Tapi di halaman depan ni dia cakap KWSP mansuh syarat Sinar Baru iSinar. Ini pastinya kita tahu kan kebelakangan ni iSinar ni macam banyak isu juga. Ramailah yang kata tak puas hati lah dan sebagainya. Tapi ini saya rasa semalam kumpulan wang simpanan pekerja sedang dalam proses memansuhkan syarat kemudahan iSinar kepada pencarumnya. Jadi pemansuhan ini membolehkan ahli yang berumur kurang daripada 55 tahun membuat pengeluaran daripada simpanan akaun satu mereka tertakluk kepada baki sedia ada. Jadi Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata jumlah pengeluaran daripada akaun satu serta jadual pembayaran maksimum selama 6 bulan akan kekal, iaitu bagi ahli yang mempunyai simpanan RM100,000 dan ke bawah mereka boleh membuat pengeluaran sehingga RM10,000. Jadi bayaran memang dibuat secara berperingkatlah dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama hingga jumlah maksimum RM5,000. Jadi kalau nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan ini, boleh dapatkan Harian Metro di halaman ke-22 di bawah tu. Beritahulah syarat pengeluaran iSinar ni macam mana. Tapi masih dalam proses tau. Kena ingat kumpulan wang simpanan pekerja sedang dalam proses memansuhkan. Jadi nanti kita lihat bagaimana perkembangan semasanya. Saya ni cakap pasal iSinar ni saya gelak sebab apa? Sebab kalau saya jumpa rakan-rakan saya kan, masing-masing cakap, kau dah dapat RM1,000 dah? Ya. Oh, mereka dapat lah. iSinar tu lah. Dan sesiapa yang mendaftar, secara automatik kerajaan bagi sagu hati lah dulu RM1,000 tu. Siapa yang mendaftar. Tapi itulah saya cakap, ya ke? Saya tak dapat pun. Dia maknanya kalau dia lulus, memang secara pembayaran tu kalau macam katalah RM5,000 kalau awak dapat RM10,000, tapi awak boleh buat awak nak keluar RM5,000 je. So nanti pembayaran dia sebulan RM1,000. Betul. Maknanya dia dapat lah. Salam kat kawan awak tu. Saja tu kan. Okey, itu cerita berkenaan dengan KWSP. Okey, di berita harian ini cerita sukan lah. Kalau tadi saya bercakap berkenaan dengan kelonggaran SOP untuk berbasikal. Okey, ini dia berkaitan dengan berbasikal juga, tapi ini berkaitan dengan The Pocket Rocket Man. Siapa lagi kalau bukan Azizul Hasni Awang. Jijo tak terfikir untuk gantung basikal. Jago negara tak pernah putus asa selepas insiden malang di Manchester. Okey. Dan di bawah ini kalau anda lihat ya, PM Sanjung Aizul Hasni Awang, di mana butirannya dekat sini adalah entry-nya di laman Facebook semalam. Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menegaskan betapa Aizul Hasni Awang ini yang terkenal dengan The Pocket Rocket Man layak digelar sebagai Raja Pecut Dunia. Malah beliau berharap kejayaan itu mampu untuk menjadi tonik kepada pelomba yang mesra di pagi Jijo itu untuk melakar kejayaan lebih gemilang di Sukan Olimpik Tokyo Julai depan. Okey, ceritanya begini, kita lihat Azizul ni sebenarnya memang banyaklah membanggakan nama negara di persada dunia. Tetapi ada berlaku beberapa insiden, kemalangan dan sebagainya menyebabkan The Pocket Rocket Man ni tak berdapat tempat yang terbaik lah. Tetapi Jijo ni dibuat comeback apabila berjaya untuk memenangi beberapa kejohanan sebelum ini. Sebab apa? Sebab ni semangat. Semangat kan. Tapi The Pocket Rocket Man ni, kita sebagai macam saya lah, kan suka basikal kan. Saya suka tengok cara beliau berkayu dan sebagainya. Tubuh badannya tu walaupun rendah, tapi dia punya muscle, dia punya ni, peha dia tu, memang power lah. Sebab itulah saya rasa dia ni memang power lah sampai ke pesada dunia. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, kita harapkan dapat melahirkan lebih lagi lah pelumba-lumba berbasikal ni, Hiri. Baik, baik. Kita dah
berehat seketika, kita beri laluan kepada kalian untuk kita kongsikan ini satu paparan tinjauan yang telah dilaksanakan oleh wartawan Nur Hidayah Hanafi. Ini tinjauan di Petaling Street. Kalau kita tahu bahawa selama ini kalau misalnya kalau Tahun Baru Cina pastinya hiasan dan sebagainya kan. Meriah lah. Memperlihatkan bagaimana arah Tahun Baru Cina tahun ini. Tapi bagaimana pula dengan 2021 yang kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Kita saksikan laporan ini. Sekarang saya berada di Jalan Petaling di mana kita tahu lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang sering menjadi tumpuan pada Tahun Baru Cina. Tetapi pada tahun ini suasananya begitu berbeza kerana kita menyambut Tahun Baru Cina dengan norma baharu. Kebiasaannya ketika ini adalah waktu paling sibuk buat masyarakat Cina membuat persiapan terakhir. Tetapi berdasarkan pemantauan kami, rata-rata gerai di sini tidak dibuka dan kehadiran para pengunjung yang membuat pembelian juga begitu terhad. Saya di Jalan Petaling dulu ramai orang sebelum sampai Tahun Baru Cina akan datang. Tapi ya COVID-19 ini macam semua orang takutlah. Sekarang boleh tengok ini macam keadaan Jalan Petaling. Chinatown sudah tidak berapa orang. Saya harap semoga terkira berbangsa semua orang harap tahun ini boleh sejahtera lah, kesihatan, kerja pun boleh lancar lah. Sementara itu, bagi Liam Kim yang sudah hampir 3 dekad menjalankan perniagaan di sini, kebiasaannya dia mampu memperolehi keuntungan daripada hasil jualan sehingga 2 kali ganda apabila tiba musim perayaan. Namun itu tidak berlaku pada tahun ini. Ya, hati sakit lah tengok Petaling Street ini macam. Dulu banyak orang ramai juga. Banyak ramai. Baru macam sudah bunuh orang. Baru langsung mendarat. Negeri ni orang pun tak boleh masuk. Sini pun maya susah lah. Dulu tahun betul-betul. Saya pun tak boleh tengok itu macam. Macam saudara, kawan pun tak boleh fikir. Sini kasih dia orang konggi fatsoy lah. Konggi fatsoy kasih dia orang jaga-jaga sendiri lah. Siapa sangka, sebelum ini Petaling Street, sebuah tempat yang meriah dengan ribuan pengunjung, kini sepi. Kami kemudiannya membuat tinjauan di sebuah kedai di sini yang menjual barang perhiasan Tahun Baharu Cina. Suasana di kedai yang kami kunjungi juga tidak semeriah sebelum ini dan agak lengang tanpa kehadiran ramai pengunjung. Sambutan kurang meriah sikit lah sebab tak dapat jumpa kawan, tak dapat jumpa ibu bapa kan yang jauh dari rumah. So macam mana pun sambut secara sederhana kan. Ada persiapan jugalah tapi tak Semeriah macam last dululah year. sebab nak beli kan nak beli barang pun beli kuantiti yang sikit kan sebab tak ada tetamu datang kan. Satu keadaan yang amat memberi kesan kepada kita semua. Namun perayaan Tahun Baharu Cina masih diraikan seperti biasa dengan mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Kongsi Fatai, Cina Kuala. Baik, itulah tadi sambutan Tahun Baru Cina sememangnya berbeza, tapi apa yang boleh kita raikan adalah semangat kita yang bersama dan kita masih melihat tinjauan antara mereka yang masih keluar untuk mendapatkan barangan Tahun Baru Cina. Itu satu perkara yang boleh kita raikan. Jangan kita matikan semangat itu kerana itu yang boleh membawa kita menyemarakkan semangat Tahun Baru Cina ini. Baik, antara yang kita ketahui juga bagi SOP Tahun Baru Cina ini adalah tiada acara atau perasmian ataupun tahun baru acara seperti tarian singa dan sebagainya. Jadi ini antara industri yang sangat-sangat terkesan dan kita ingin meninjau bagaimana Tahun Baru Cina tanpa tarian naga dan singa. Itu yang boleh kita lihat sebagai satu perkara yang sangat-sangat berbeza tahun ini. Kita bersama dengan Encik Eugene Ng, Presiden Persatuan Tarian Naga dan Singa Sheng Wai Kuala Lumpur yang berada di Kepong. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai Sofia, Kong Hui Fat Choi. Kong Hui Fat Choi, salam sejahtera. Apa khabar? Ya, baik. Okey. Tahun Baru Cina memang first day, sangat happy sekarang. Sangat happy, bagus. Yeah. Kita pun sukalah tengok Encik Eugene pun masih senyum, smiling pagi ini. Ya, Okey, betul. Encik Eugene, secara
pembukaannya, kita fahamkan Encik Eugene memang dah berkecimpung dalam industri ni dah lama. Dah berapa tahun tu sebenarnya? Soal 20 tahun. 20 tahun. Dan ini adalah kali pertama kita melihat Chinese New Year dalam Tanpa hari tarian ini. singa. Sangat berbeza ya. Baik, kita sedikit sebanyak melihatlah antara perincian perkongsian Encik Eugene berkenaan norma baru Tahun Baru Cina. Kita difahamkan sebelum ni bermula bulan Ogos lagi dah ada latihan dan sebagainya. Bagaimana rutin sekarang ni dah agak berubah bagi ahli-ahli persatuan Encik Eugene? Untuk tim kita selepas Tahun Baru Cina tahun lepas, memang kita sudah berhenti sampai sekarang. Sebab kita tahu pandemik ni agak serius. So untuk latihan kita memang sudah berhenti semua. Baik. Latihan dah berhenti dan kita ingin memberitahu ramai jugalah sebenarnya bagi tarian naga dan singa ni bukan sahaja untuk Chinese New Year, bukan sahaja untuk Tahun Baru Cina, tetapi banyak juga untuk acara yang besar, perasmian, bangunan dan sebagainya. Mungkin ramai yang tidak tahu dan itu menjadi punca pendapatan bagi persatuan ini. Jadi bagaimana Encik Eugene mencari jalan ataupun melihat kesinambungan kewangan itu bagi persatuan setakat ini? Kalau dari segi financial, memang tahun ini kita tidak ada apa-apa peruntukan, tetapi sama juga kita tidak ada apa expenses. Sebab untuk setiap tahun kita buat funding satu kali saja pada Tahun Baru Cina. Selepas itu memang kita gunakan untuk expenses sepanjang tahun untuk memang mungkin membuat competition di luar negara, beli alat-alat tarian singa atau bayar bil. Tetapi untuk tahun lepas memang tiada aktiviti seperti ini. And kita juga bernasib baiklah, last year kita dapat peruntukan pada Tahun Baru Cina. Untuk tahun ini kita kena berjimat sikitlah untuk bayar kan, kena adjust properly lah the financial. Wow. Itu juga memerlukan sedikit sebanyak usaha lah untuk memastikan funding ataupun apa yang dapat dijana tahun lepas tu mampu untuk bertahan sehingga ke hari ini. Jadi syabas untuk Encik Eugene. Jadi untuk kita ketahui lah keadaan ahli-ahli persatuan ini kan, apa yang dilakukan dalam tempoh masa yang terluang ini? Ada upgrade ke atau memperbaiki naga dan singa yang sedia ada ke macam mana? Mereka memang ada kerja-kerja diorang sendiri. So dari segi pendapatan diorang tak ada problem. Kalau dari segi persatuan, kita sekarang tak boleh buat aktiviti berkelompok. So mungkin setiap minggu kita akan buat schedule 2-3 orang pergi persatuan, dia bersihkan sikit sebab ada banyak, kalau tempat lama tak bersih dia memang kotor. So kena bersihkan, kena baiki sikit alat-alat tarian singa itulah. Tetapi lepas baiki, kita memang berharap Tahun Baru Cina ini kita dapat membuat persembahan. Tetapi yang kebelakangan ini SOP memang tidak memberikan ruang lah kepada kita untuk membuat persembahan ini. Ya. Kita harapkan yang terbaik dan semoga ialah kita mampu untuk melandaikan COVID-19 ini secepat mungkin untuk kita meneruskan pengusahaan kita. Baik, secara ringkasnya ada ucapan untuk semua yang meraihkan Tahun Baru Cina? 大家好，恭喜發財。 Kong Hei Pak Choi, Seni Kuala. Terima kasih Encik Eugene. Thank you. Meluangkan masa berkongsikan kita sedikit sebanyak apakah status terkini bagi industri tarian naga dan singa ini. So tentunya terkesan juga. Baik, kita akan berehat seketika, tetapi sebelum itu kita ingin mendengar dulu perkongsian ini berkenaan dengan Tropica Beauty. Mari disaksikan. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Didi, jurucakap bagi produk jenama Tropica. Tropica sudah berada di pasaran selama 11 tahun daripada tahun 2010. Tropica merupakan produk nature pertama yang menggunakan bahan semula jadi iaitu minyak kelapa darah. Dan di depan saya ini ialah complete set produk bayi daripada Tropica. Kita ada natural bubble wash, jadi 3 bauan, lavender, sweet dan happy. Dia sangat sesuai untuk semua jenis kulit bayi. Lepas itu kita ada baby hair and body oil. Jadi 3 bauan juga, lavender, sweet dan happy dapat membantu untuk melembutkan atau melebatkan rambut bayi, dapat membantu
untuk menyelesaikan masalah kulit bayi. Selepas itu kita ada chamomile lotion dapat membantu melembutkan dan melembabkan kulit bayi. Lepas itu best selling produk kita iaitu baby herbal cream. Baby herbal cream ini dapat membantu untuk mengurangkan kembur perut bayi, selesema, batuk dan nafas berbunyi. Dan berita baik untuk anda, seperti dengan tahun baru Cina ini, bermula daripada 12 hari bulan 2 sehingga 15 hari bulan 2, kami berikan kepada anda tawaran istimewa potongan harga sehingga 21% dengan setiap pembelian kedua daripada mana-mana produk kami. Dan jangan lupa dapatkan di www.tropica.my ataupun anda terus hubungi kami di 014-732-4661 atau 017-615-5771 sekarang juga. Dan bagi anda, jangan lupa follow Facebook dan Instagram kami iaitu Tropica HQ. Bagi anda semua yang ingin menjana pendapatan, yang ingin menjadi dropship produk kami akan berikan keuntungan sebanyak 15% tanpa keluar modal, tanpa simpan stok. Jadi, apa tunggu lagi? Dapatkan sekarang juga kerana semua produk-produk kami berdaftar dengan NPRA. Assalamualaikum dan bye-bye. 大家好，我是 Christina， 来自 JBPM 沙捞越，祝福大家新年快乐，谢谢你，拜拜。Hello， 大家好，我名字叫乃哲，我是来自古晋，今年我要祝大家新年快乐，身体健康，事事顺利。嗨，大家好吗？我 Brandon Lee， 来自马来bom巴的pejabat Batu Bintang， 祝贺大家新年快乐，恭喜发财！拜。大家好，我 Fazalia Faizi Omar， 来自 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak， 祝福大家身体健康，恭喜发财。#我们照顾我们，谢谢。Hello， 大家好，我是陈建明，来自马来邦巴南台湾南宝家呀，要祝福你们新年快乐，万事如意，身体健康，恭喜发财。嗨，大家好，我Shafiq Fikri Chang， 来自郑一鸣，在这里我要祝贺大家新年快乐，万事如意，年年有余，岁岁平安。财源广进，富贵吉祥，恭喜发财！嗨，大家好，我 Ranger Anak Mos， 来自 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak， 祝贺大家新年快乐，恭喜发财！嗨，大家好，我是高级消防助理张雨晴，沙捞越马来西亚消防拯救局的部门，在这里祝贺大家新年快乐，万事如意，做生意的恭喜发财，财源滚滚来，新年快乐，恭喜发财！大家好，我是马来西亚放行厅长毛利欣，在此我代表 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak， 向所有庆祝农历新年的华人们新年快乐，我们爱你们。Kami mewakili warga kerja Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. 新年快乐，恭喜发财！ Selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada seluruh kaum Tionghoa dan juga frontliners yang bertugas di sepanjang tempoh PKP. Sekian, terima kasih. Hai, saya Lukas Sikta ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada yang menyambut. Stay safe. Ni hao, saya Daniel Chwer. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang merayakan dan semoga Tahun Baru Cina kali ini lebih bermakna bersama dengan keluarga yang tersayang. Dan kepada semua penonton setia Malaysia hari ini, teruskan menonton Malaysia hari ini walau di mana sahaja anda berada. Sekian daripada saya, Daniel Chwer. Senang kuala dan stay safe.
Hai, saya Kimi Kimo. Saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Stay safe dan happy-happy selalu. Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada rakan-rakan yang berbangsa Cina. I wish you good health and much happiness and success in this year. Stay safe. Hai, saya Ahmad Syafiq. Kepada penonton MHI, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Gongsi Facai. Sambut Tahun Baru, sambut juga. Tapi SOP jangan lupa ikut, okey? Stay safe, okey? Hai, nama saya Fanzi Ruji dari Nova Music Malaysia. Selamat menyambut Tahun Baru Cina 2021 kepada semua penonton Malaysia hari ini. Gongsi Facai. Gongsi Facai, Xinnian Kuai-la. Okey, itu sebahagian daripada ucapan yang dikirimkan oleh rakan-rakan MHI. Mungkin anda boleh nanti kongsikan kepada kami, nanti kita akan bacakan juga ataupun kita paparkan nanti. Dan sebenarnya Tahun Baru Cina ni, kan tadi kita berbicara dengan bagaimana Sofia dan ibu saudaranya, kan kemeriahan itu mungkin tidak dapat dirasai, tapi masih lagi boleh menyambutnya dalam keadaan yang sederhana dan dalam norma baru ini. Jadi kita hari ini sangat-sangat bertuah sebenarnya. Jarang ni kita dapat individu VIP ni untuk bersama berbual-bual pagi Tahun Baru Cina ini. Kita nak bersama dengan Menteri Pengangkutan Malaysia, YB Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong secara maya bersama kita pada pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Tahun Baru Cina, YB. Selamat Tahun Baru Cina, Kongsi Facai. Kongsi Facai, YB. YB, wah. Baju warna kuning. Mungkin simboliknya apa ni, YB? Selalu kita tengok warna merah, tapi kali tahun ni memilih warna kuning ni? Saya rasa sama ada merah atau kuning menggambarkan warna yang cerah dan menunjukkan satu harapan barulah. Jadi tahun ini semoga kita dapat bebas COVID, dapat mengharungi apa juga cabaran. Dan saya berharap tahun ini lebih baik dan lupakan peristiwa yang lama. Dan tahun 2020 memang susah. Tapi dalam keadaan norma baru ni saya berharap kita dengan harapan baru dan kita akan teruskan perjuangan ni. Baik. YB sekarang berada di rumah? Ya. Okey, kita nak tanya sikit YB, kita borak-borak sikitlah . Semalam macam mana tu? Makan besar tu. Ceritalah sikit, kongsi bersama kami. Kalau pastinya kan SOP telah dilonggarkan. Jadi ini antara usaha kerajaan memberi peluang kepada seluruh rakyat yang menyambut Tahun Baru Cina kan. Jadi pengalaman semalam macam mana makan besar? Ya, terutamanya saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan rakan-rakan menteri yang memang sensitif terhadap perayaan baru ni dan nampaknya apa juga SOP yang telah dikeluarkan baru-baru ni, ianya telah memberi peluang kepada mereka khususnya kaum Cina untuk meraihkan majlis makan malam secara besar, satu ruang sesama ahli keluarga terdekat dalam kawasan kejiranan yang sama iaitu 10 km jari. Jadi ramai yang kalau duduk jauh tak boleh balik kampung, tapi adik-beradik yang duduk dekat-dekat ni mereka dapat mengadakan majlis jamuan. Dan semalam nampaknya kebanyakan walaupun ada yang tak jauh sangat duduk dengan keluarga terdekat, tapi ada juga yang mengatakan mereka tidak balik kerana menggunakan cara maya ni. Mereka sambil makan, sambil berborak, sambil bercerita dengan ahli keluarga melalui maya. Jadi saya sendiri pun saya tak balik kampung, saya tak jumpa dengan mak. Kalau lazimnya biasa makan dengan mak dan keluarga terdekat. Tetapi ada semalam 4 orang ahli keluarga duduk bersama dan saya rasa ini adalah kelainan sedikit. Tetapi dalam rumah baru ini saya rasa lebih elok kita membuat demikian kerana ia akan memberi kita satu keadaan di mana kita sendiri akan sedar bahawa ada ibu bapa sendiri yang minta anak jangan balik kerana mereka khawatir dengan keselamatan mereka juga. Maksud saya, mereka juga anak tak apalah tahun ini tak balik. Tetapi mungkin demi kebaikan kita bersama untuk kita menjaga diri kita. Dan saya rasa satu mesej yang agak jelas. Bukan sahaja kepada generasi muda, tapi orang tua pun sekarang dah sedar bahawa ianya ada sesuatu yang wabak yang kita berdepan dan kita perlu berwaspada.
YB, tadi kita nampak juga visual yang YB kongsikan bersama kami, makanan besar semalam kan. Baik, banyak lauk tu atas meja tu. Antara banyak lauk tu, okey. Setiap tahun apa yang menjadi kegemaran YB, makanan tu, masakan setiap kali Tahun Baru Cina? Saya rasa kita tak pilih sangat. Kalau biasanya, kalau ibu yang masak, kalau dia masak, jadi makanan lauk tu masing-masing tunjukkan kehandalan makanan yang dimasak oleh ibu ataupun ahli keluarga. Saya rasa sebab itulah signifikannya kita mengadakan reunion adalah untuk menunjukkan bahawa kita ni sama-sama ahli keluarga ni sehati sejiwa. Kita makan sama-sama, masak sama-sama, dan saya rasa ini ada antara cara yang saya rasa memberi perasaan keharmonian dalam keluarga. Jadi saya rasa itu yang lebih penting bagi saya. Apa yang kita makan tu tak berapa penting. Dan sebenarnya orang akan menyediakan makanan lebih sikit kerana berharap dianya akan membuat rezeki yang lebih lah. Jadi saya rasa ini adalah signifikannya kita mengadakan makan malam semalam lah. YB, macam mana tu bila berhubung secara maya kan dengan keluarga di kampung? Macam mana perasaan tu? Kadang-kadang kita nak memujuk ibu dan ayah kita ke kampung kan, bila kita tak dapat bersama. Mungkin kali ini lain sikit lah. Mungkin nak YB boleh kongsikan apa kata-kata yang kita nak memujuk ibu bapa kita ni supaya mungkin nanti kan tahun depan boleh kita bersama bila COVID ni diharapkan berakhir. Saya rasa Malaysia ni sangat unik. Kalau kita masih ingat masa Hari Raya Aidilfitri, kemudian Diwali, masuk Christmas, kita mengaraikannya dalam November baru. Jadi kebetulan kali ini bulan Tahun Baru Cina. Dan saya rasa rakyat Malaysia semua dah merasai semua perayaan dalam November baru. Dan lengkaplah satu cycle, satu pusingan. Jadi bagi saya, yang penting ialah kalau kita dapat berkomunikasi dengan ibu bapa, orang tua kita di kampung, saya rasa ianya tak kurang dari segi kita merapatkan persaudaraan, silaturahim bersama kita. Dan yang penting ialah kita dapat berkomunikasi dengan cara yang selamat. Dan apatah lagi kalau sekarang zaman kita alam maya, kita boleh betul-betul dapat melihat reaksi ibu bapa. Dan ianya adalah sesuatu yang sangat menyeronokkan. Saya rasa keriangan itu patut kita tunjukkan. Suasana yang harmonis sama ahli keluarga. Walaupun tidak berdepan antara lain, tapi kita dapat berborak, sembang dan seperti biasa. Saya rasa inilah kelebihan dalam zaman yang kita berada sekarang. Jadi saya rasa kita bersyukurlah kerana kita dapat gunakan WhatsApp call, video call, tidak masalah. Baik. Habis lepas ni aktiviti di rumah sajalah dengan ahli keluarga ya? Ya, kalau sebelumnya memang pasti waktu ni saya berada di Wisma MCA untuk merayakan Tahun Baru Cina 60 lebih tahun kita buat macam tu. Tetapi kali ini lain sedikit, kita tidak boleh mengadakan rumah terbuka seperti sebelum ni. Tapi ianya merupakan satu pengalaman baru bagi saya, duduk di rumah bersama ahli keluarga dan kita sama-sama meraihkan sesama ahli keluarga kita. Dan ini juga satu experience, pengalaman yang agak berbeza daripada sebelumnya lah. YB, sikit ucapan. Saya berharap tahun lembu ni akan membawa kita ke satu tahap yang lebih berjaya, khususnya bebas dari COVID-19. Dan saya rasa lembu ni akan menunjukkan kesungguhan kita bekerja keras dan kita akan mengatasi masalah ekonomi akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Saya rasa dengan harapan kita mempunyai tekad baru dan saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakan-rakan yang meraihkan. Pada rakyat Malaysia juga, kita juga raihkan kemajmukan dan juga kepelbagaian budaya di Malaysia dan kongsi Fachai. Okey, terima kasih banyak-banyak YB Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong. Sampaikan salam kami warga kerja MHI kepada Datin Seri juga dan keluarga. Selamat Tahun Baru Cina YB. Selamat Tahun Baru Cina. Okey, itu dia. Kami sangat-sangat teruja dan berterima kasih kepada YB kerana berkongsi sedikit masa kan pagi raya ni bersama dengan MHI. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak belajar bahasa Mandarin sikitlah. Dengan insan yang boleh kita rasa baru usia belasan tahun tetapi kefasihan berbahasa Mandarin itu membuat kepada beliau. Semuanya selepas ini di MHI.
selamat pagi. Saya Talisha. Kepada semua penonton MHI, selamat Tahun Baru Cina. Jaga jarak dan stay safe. Kami dari Jezonya mengucapkan Kongsi Fajai. Saya Muhammad Ridwan bin Ahmad, pelukis dari Angkor Mall. Ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina. Kongsi Fajai. Kongsi Fajai, 新年快乐。恭喜发财，新年快乐！祝大家新年快乐，恭喜发财！恭喜发财，新年快乐！恭喜发财，新年快乐！恭喜发财，新年快乐！大家好，我叫阿友，我叫小明。我们祝所有金子农历新年的朋友新年快乐！红包拿来！恭喜发财！ Salam sejahtera. Kepada seluruh masyarakat Cina di negara ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Saya bersimpati kepada rakan-rakan yang terpaksa menyambut perayaan dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang dikuatkuasakan. Ramai yang tidak dapat pulang ke rumah orang tua bagi merayakannya. Ini merupakan pengorbanan yang terpaksa kita lakukan demi kesihatan bersama. Hi, I'm Syafiqah Irisha Shazimi. I want to wish to all Chinese citizens 新年快乐，祝你hoi hoi sam sam. #stay safe and stay at home. Bye bye. Hai semua, saya Mia Latifah dan saya ingin mengucapkan 新年快乐 and 恭喜发财 kepada semua penonton MHI yang menyambut Chinese New Year. So harap semua orang stay safe, mengikut SOP dan of course have fun. Saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia, especially my Chinese friends. Semoga korang dapat sambut Tahun Baru Cina dengan selamat. Jangan lupa patuh SOP, kalau keluar pakai mask dan sentiasa basuh tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. And be safe guys. Bye. Hai, saya Kim Churos. Kim nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina buat semua rakyat Malaysia yang sedang menonton Malaysia hari ini, khususnya untuk semua rakyat yang berbangsa Cina. Jadi Kim harap semoga negara kita sentiasa aman dan makmur walaupun kita hidup berbilang kaum, berbeza budaya bangsa dan juga agama. So stay safe, stay at home, jaga SOP, kita jaga kita. Kongsi Faca. 大家好, saya Aida Bahaman. Aida ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua penonton MHI dan juga seluruh rakyat Malaysia. Pada yang dapat sambut dengan keluarga, korang jangan lupa hanya 15 orang saja yang dibenarkan yang berada di dalam rumah. Dan pada yang keluarga jauh tak dapat nak sambut sama-sama, korang jangan sedih-sedih. Kita ada FaceTime, ada video call dan sebagainya. Okay? So stay safe and happy Chinese New Year. Kongsi Pacai. Wow, happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Sophie ada rasa sedih tau. Kenapa? Tak dapat balik kampung jumpa mak. Jangan sedih. Sedihlah sikit. Sedih tu lah adalah. Tapi nasib baiklah boleh buat panggilan video kan. Tak terubatlah juga sedikit. Betul. Tadi kita dah berkenaan dengan kata siapa? Awak nak belajar Mandarin kan? Betul. Saya geti berbahasa, pandailah berbahasa Mandarin tapi sebutan tu salah kan? Sebab Mandarin kan dia banyak tanda atas kan. Fariha bagus ah. Ajar. Ambil kelas Semua. Semua tu betul ke? Okey, kita nak berkenalan dengan seorang individu ini baru berusia 14 tahun tapi kefasihan berbahasa Mandarin tu kan. Bukan senang nak bahasa Mandarin ni. Dia salah baca tanda lain maksud dia. Jadi kita berkenalan dulu dengan gadis ini. Yang bersedia dipanggil sebagai Timah namanya. Timah. Okey, jom kita berkenalan dengan Timah. Kita saksikan. Andai kata kau tak ada, aku merasa tak bahagia. Hapuskan semua kenangan pada 1000 hatiku. Persis ombak memukul ke sisi, memang cinta terusi. Siapa sangka
Kanak-kanak cilik ini pernah mewakili Malaysia dalam pertandingan nyanyian di China pada usianya seawal 11 tahun. Fatimah Noriah Muhammad Noor Kesicin atau lebih mesra dikenali sebagai Fatimah Noriah mula mendapat perhatian ramai apabila berjaya membuatkan juri terkesima dengan lagu yang dipersembahkannya dalam bahasa Mandarin. Mempunyai darah keturunan Cina, Fatimah mula mempelajari bahasa Mandarin sejak berusia 7 tahun lagi. Menurut Fatimah, mempelajari bahasa ini sangat mudah kerana ibunya seorang guru bahasa Mandarin selain menjadi bahasa komunikasi Fatimah dan ibunya di rumah. Bukan boneka seperti apa yang engkau inginkan. Kini berusia 14 tahun, Fatimah lebih aktif dalam memuat naik video nyanyiannya di laman sosial. 上天啊，你千万不要偷偷告诉他。 Wow, suara dia. Kan? Tapi memang terkejut betul lah kan. Tadi lihat tadi juri dekat China tu kan. Semua terkesima kan. Terkesima. Terbeliak. Terbeliak tu sebab mungkin satu mempunyai suara vokal yang mantap. Satu lagi bagaimana agaknya orang Melayu, orang dari Malaysia fasih bahasa Mandarin dan juga nyanyi sedap. Itu kan. Sebutan itu kan. Semalam Nada kata kalau kita bercakap Mandarin ni mungkin senang tapi nak menyanyi tu sebutan kena betul tak Sofia? Dan lagi kita berada di negara China kan. Sebutannya saya Mandarin tak boleh. Tak boleh Cantonese sikit-sikit je. Tapi tak apa, kita nak belajar pula daripada adik Fatimah Noriah. Tima. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kongsi Fa Cai. Kongsi Fa Cai. Oh. Orang bersemangat. Jangan ni Akak Maria ada poso ni. Okey. Fatimah, kita orang sangat gembira lah dengan pencapaian yang kita lihat tadi kan, membawa nama negara Malaysia. Jadi memang daripada kecil daripada kecil lagi memang dah berbahasa Mandarin sebab Mandarin kan susah kan. Dulu nak belajar Mandarin tu macam mana? Tima memang sekolah Cina dari darjah 1. Darjah 1 sampai darjah 6. So tahun ni Tima tingkatan 1. Tima pun masih nak pergi sekolah Cina juga. Jadi maknanya memang satu keluarga tahu fasih berbahasa Mandarin lah? Tak. Tima punya mama Tima pandai bahasa Cina. So lebih senanglah untuk Tima praktis dengan dia dekat rumah. So cepat Tima dapat belajar bahasa Cina dengan betul. Tima rasa macam awal-awal tu lagi mudah tak belajar bahasa Cina ke berbanding dengan bahasa-bahasa lain? Tima rasa dengan pertolongan mama Tima rasa senang je bahasa Cina ni. Okey, dari segi nyanyian pula, vokal. Bakat untuk nyanyian ni datang dari mana? Kalau bahasa cakap Cina ni daripada mak. Nyanyian sekolah ni dari mana Tima? Kalau nyanyian ni Tima rasa daripada ayah Tima dengan nenek Tima. Sebab nenek Tima dengan ayah Tima memang suka nyanyi. Sebenarnya satu keluarga Tima suka nyanyi. Kita hari-hari jamming, main piano, nyanyi sama-sama. Tak, tapi yang tadi dia visual pakai baju sekolah tu dalam kereta tu kan. Itu nak balik sekolah ke nak balik sekolah tu? Itu balik sekolah. Itu macam melepaskan banyaknya homework macam melepaskan luahan tu. Sebab Tima kalau dalam kereta lepas sekolah je mama mesti suruh Tima nyanyi lagu Cina punya. So dia akan dekat sambil dia drive tu dia tu hulurkan phone dekat tepi tu. Dia rekod Tima nyanyi. Okey. Tima punya ibu Tima ni memang memberikan support lah, sokongan yang 100% kan. Jadi mama juga ke yang tolak Tima, push Tima untuk keluar negara, mula bertanding kat negara China tu? Ke macam mana permulaan dia? Mama dengan ayah Tima memang galakkan Tima masuk pertandingan di China ni semua. Dan Pak Long Tima sebenarnya paling galakkan Tima pergi pertandingan China. Sebab dia lah yang tolong Tima masuk ke Tima sekolah Cina, masuk ke Tima kelas vokal. Sebab dia sebenarnya suka Sheila Hamzah.
rezeki Shilamza. So dia nak cuma jadi macam Shilamza kata dia. Moga-moga termakbul insya-Allah. Kita pun nak juga melihat generasi sebegitu kan membawa nama negara di pesada dunia. Okey, sekarang ni kita orang ada 3 orang murid ni, Cikgu Fatimah. Cikgu Fatimah. Sebab kalau tengok dekat Instagram. Okey, sekarang boleh panggil saya Lausu. Mana cermin mata? Lausu mana cermin mata? Lah cermin mata. Marah mak dia lah. Okey, Lausu. Apa permulaan kalau kami nak belajar Mandarin ni? Okeylah. Tima akan start ajar bahagian muka dulu, okey? Okey. Kalau mata, Yan Ting. Cuba sebut. Yan Ting. Hidung. Yang Song. 鼻子。bercakap je apa. Back story, maaf. Wah, ini yang saya cakap ni. Dah. Lausu. Marah. Apa tadi hidung apa? Hidung apa? 鼻子。Kalau mulut, 嘴巴。telinga, 耳朵。耳朵。Kalau kita nak buat ayat. Lausu, Fazli tak nak sebut. Awak sebut sekarang.耳朵。Kalau saya sebut nanti keluar Jawa. Sekarang Lausu semua. Lausu nak tanya, kalau lesung pipit? Lesung pipit, Okey, saya hafal tu je lah. Okey. Wow. Timah ada mengajar followers ataupun pengikut Timah dekat Instagram kan? Hashtag Timah Mandarin Session, betul? Yes, betul. Okay. Idea tu datang dari mana? Adakah macam sendiri ke ataupun ramai yang macam minta request nak ajar? Nak ni. Okey, sebenarnya sebelum ni Timah pernah start buat Mandarin Session. Masa Timah umur darjah 1, darjah 3, darjah 2 macam tu. Lepas tu Timah dah stop tau. Lepas tu ayah dengan mama Timah dia galakkan Timah sebab dia kata lebih baik kita berkongsi ilmu, dapat pahala. So Timah buatlah balik video-video Mandarin Session ni. Dapat sambutan yang baiklah. Followers Timah semua suka Mandarin Session. Nanti kita orang jadi followers Timah juga lepas ni. Saya follow. Okey. Abang follow. Kat Timah lah. Fatimah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Lausu. Sama. Lausu. Siap. Okey. Sedikit. Ucapan untuk semua kepada Tahun Baru Cina. Dalam bahasa Mandarin. 我想祝你们恭喜发财，万事如意，身体健康。 Kalau Cantonese boleh tak? Cantonese saya tak boleh. Tak boleh. Terima kasih Fatimah. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih. Cemburu kan bila melihat tahu bahasa ketiga dengan begitu lancar dan sempurna kan. Dan sebutan dia tu setiap nafas dia pun dijaga kan. Dengar pun okey, ni betul-betul pronunciation ni betul. Saya belajar dekat Instagram Timah ni. Pon. Wan tu mangkuk dengan mangkuk pinggan. Kuali go. Begon macam itulah. Nanti saya tengok balik. Tak bunyi langsung Mandarin apa yang tu saya tak boleh lah. Okey. Dah umur 3 lebih ni kan. Okey. Lepas ni kita nak kalau tadi Timah belajar bahasa Mandarin. Lepas ni ada seseorang ni nak ajar kungfu. Kung Fu Cina Wing Chun yang macam Ip Man tu lah. Kan? Laju tu. Tapi beliau ni bukannya berbangsa Cina. Malahan macam kita, bahasa Melayu. Kita berkenalan dululah dengan individu ni. Jom. Seni kungfu Wing Chun yang dipaparkan dalam filem Ip Man menjadi fenomena dan membanggakan sesiapa sahaja yang menontonnya. Pada tahun 2008, sebelum seni Wing Chun diperkenalkan dalam filem, Kahar Saidun sudah pemahir dalam seni mempertahankan diri yang dipelajarinya pada tahun 1961 apabila lelaki berusia 49 tahun ini menamatkan pembelajarannya di Kuala Lumpur. Kahar yang berkelulusan ijazah kejuruteraan mekanikal dari Nottingham Trent University, United Kingdom, kini bergelar Sifu atau lebih dikenali sebagai Grand Master Kung Fu Yip Kin Wing Chun. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Arwah bapanya, Saidun Jasmon, seorang guru seni silat Jawa.
Insan yang bertanggungjawab mendorong Kahar menguasai seni mempertahankan diri dalam dunia Kung Fu Wing Chun. Sebagai insan yang telah melibatkan diri dalam seni mempertahankan diri sejak di bangku sekolah lagi, pemergian Sifu Yip di usia 83 tahun dan Allahyarham ayahnya Saidun pada 2019 ternyata memberi tamparan hebat dalam hidupnya. Namun pada masa yang sama, keadaan itu sedikit sebanyak menyuntik semangat untuk Kahar terus mewarisi seni mempertahankan diri yang begitu unik ini. Wow, hebatlah Encik Kahar ni kan. Sebab apa? Sebab betul lah macam saya cakap tadi, sebenarnya kalau kita nak menguasai seni mempertahankan diri Wing Chun ni kan, memang kita lihat orang Cina sahaja yang menguasai, tapi jarang untuk kita lihat orang Melayu menguasai seni mempertahankan diri ni. Baik, saya nak terus nak tanyakan banyak soalan berkaitan dengan Wing Chun ni. Terus saja kita nak bersama dengan Encik Kahar Saidun, jurulatih Wing Chun ini. Assalamualaikum. Cik Kahar. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. Lawannya dia punya samfu tu kan. Okey, Cik Kahar, kita tahu sekitar lah macam tadi VT tadi pun dah sebutkan di mana arwah ayah menguasai berkebolehan dalam seni mempertahankan diri silat kan. Tapi itulah bagaimana anaknya ni boleh lari tu, bukannya silat tapi Wing Chun ni. Mungkin boleh ceritakan sikit bagaimanakah antara sejarah dululah boleh belajar seni mempertahankan diri Wing Chun ni, Cik Kahar? Okey, apa yang berlaku adalah pada tahun 1990-an tu, saya nak belajar martial arts. So, arwah bapa saya pun memang guru silat. Jadi saya pun nak belajar martial arts juga. Jadi mula-mula saya belajar taekwondo pada 1989 dan lepas tu bila saya tanya bapa saya apa lagi yang saya patut belajar, patutkah saya belajar silat? Ya. Dia cakap find a Chinese martial art, cari martial art Cina yang yang sesuai. Jadi kita memang takut kan dengan kita punya bapa. Jadi apa yang berlaku adalah pada masa itu saya pusing satu Kuala Lumpur cari guru dan dalam salah seorang yang saya jumpa tu adalah mendiang Sifu Yu Fuk Choi, iaitu guru saya. Dan selepas tu teruslah sampai sekarang saya masih lagi aktif. Alhamdulillah. Berkaitan dengan tadi Cik Kahar sebut masih lagi aktif kan. Okey, sekarang ni kan PKP. Macam mana? Ada sesi pembelajaran secara virtual ke atau bagaimana untuk sesi pembelajaran Wing Chun ni? Buat masa ni kami tak ada buat kelas kelas yang besarlah. Saya ada students yang berdekatan yang datang dan kemudian masih lagi belajar dengan saya lah. Yalah, tunggu habis PKP nantilah. Sebenarnya perjalanan Encik Kahar ni sebenarnya untuk menguasai seni mempertahankan diri Wing Chun ni sebenarnya bukannya mudah, bukan senang. Sebab kita faham bahawa Wing Chun ni dia merupakan macam tradisi masyarakat Cina. Dia macam turun-temurun tau, generasi. Dan ada saya terbaca mereka ini agak susah untuk mengajar orang bukan Cina dalam seni ini. Bagaimana agaknya Encik Kahar ni boleh macam Sifu tu boleh ajar Cik Kahar ni Wing Chun ni, bagaimana boleh masuk dalam Wing Chun ni macam tu? Okey, itu satu persepsi yang menarik lah sebab saya dah belajar sejak 1991 tapi tak pernah ada masalah yang macam tu lah setakat ni. Ya. Memang kami datang kelas, belajar ataupun saya mengajar dan kemudian balik. Dan saya amat rapat dengan saya punya brothers, saya punya adik-beradik kungfu saya. Yeah. Saya kalau raya Cina saya pergi kat rumah diorang. Saya main line dance sekali dengan diorang. Memang kita ada buat makan besar sama-sama. So setakat ni saya tak ada masalah lah. Cuma mungkin yang memberi persepsi itu adalah latihan kungfu ni memang agak berat. Yeah. Jadi contohnya macam saya mula-mula belajar dulu, saya belajar satu kuda-kuda selama 3 bulan. 3 bulan satu kuda-kuda. Dan selepas tu bila saya belajar pergerakan yang pertama tu iaitu pusing kiri kanan je. Pun 3 bulan. Jadi 6 bulan tu hanya buat tu je. Jadi latihan dia memang agak berat. Itu je mungkin yang menyebabkan orang mungkin salah faham ataupun memberi tanggapan yang mereka susah nak ajar. Ya, memang latihan tu memang agak berat lah. Bayangkan kalau kita ni seseorang yang mungkin mudah jemu kan, 3 bulan buat benda yang sama, step yang sama je, sampai bila kan. Tapi itulah dia. Alhamdulillah sekarang ni dah menguasai pelbagai teknik dalam Wing Chun ni. Baik, Wing Chun ni secara peribadi bagi saya lah, saya mengenali Wing Chun ni menerusi filem lah.
Philip Man, Donnie Yen. Kan? Okey, mungkin boleh kongsikan apakah antara mungkin perbezaan seni kungfu Wing Chun ni berbanding dengan kungfu-kungfu yang ada dekat dunia ni? Cik Kaha. Okey. Perbezaan antara Wing Chun dengan kungfu-kungfu lain dekat dunia ni adalah yang paling besar sekali adalah pergerakan Wing Chun ni lebih kecil, dia lebih straightforward. Jadi kalau macam kalau kita bertempur, kami biasanya kalau martial arts lain dia akan tepis dulu atau baru pukul. Kami tak, kami akan pukul dulu baru tepis. Oh, okey. Ataupun kami cuba sedaya upaya untuk tak tepis, terus pukul. Itu adalah perbezaan paling besar pada saya, nombor satu. Nombor dua, seperti yang kita boleh tengok dalam Iman, dalam movie Iman, pergerakan kecil. Memang hampir macam berdiri saja. Itu perbezaan kedua lah. Kalau kita tengok martial arts lain, dengan kuda-kudanya, dengan pergerakannya. Jadi kuda-kuda ni semua adalah penting untuk latihan lah. Betul. Macam silat jugalah kan. Macam cerita Piramli tu. Kuda tu penting kan. Okey. Mungkin boleh ambil kesempatan ni Cik Kaha ingin memberikan ucapan selamat Tahun Baru Cina kepada rakan-rakan sifu-sifu yang lain ke. Silakan Cik Kaha. Okey, jadi saya nak ambil peluang ni untuk mengucapkan Kong Hi Fa Choi, San Lin Fai Lo kepada semua kawan-kawan saya dan semua masyarakat Cina yang ada di Malaysia. Jadi Kong Hi Fa Choi, San Lin Fai Lo. Ya, okey. Baik, terima kasih Cik Kaha memberikan penerangan kepada kita berkaitan dengan seni mempertahankan diri Wing Chun ini dan diharapkan dapatlah mengajar bukan sahaja orang Cina, malahan ni orang kita Melayu ni untuk kita menguasai Wing Chun ini juga. Okey, baik, terima kasih Cik Kaha. Stay safe dekat rumah tu. Baik, itu dia. Cik Kaha Saidon, salah seorang daripada sifu, dah lebih daripada 30 tahun sebenarnya menguasai Wing Chun ni dan beliau ni digelar sebagai Grand Master Kung Fu Yip Kin Wing Chun. Layaklah dipanggil sebagai sifu. Okey, baik. Kita ingin bersama dengan dua orang artis selepas ini, yang mana seorang artis ni berada di Sepanyol. Saya pasti ramai yang dah tahu siapa, tapi kalau anda yang belum tahu, kekal bersama kami pastinya di MHI. Saya Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Aman Razali, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, mewakili seluruh warga kementerian mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada masyarakat Tionghoa. Semoga tahun ini dipenuhi dengan kebaikan, kejayaan dan keharmonian untuk rakyat dan juga negara. Hey, what's up guys? This is Keda dan saya ingin mengucapkan Kong Si Fa Chai kepada semua penonton MHI. Have fun, stay safe, ikut SOP dan please take care of your health. Hai, Assalamualaikum. Saya Amir Masdi. Saya ucapkan kepada semua penonton MHI Selamat Tahun Baru Cina. Happy Chinese New Year. Kong Si Fa Chai. Patuhi SOP. Please stay safe, stay clean and selamat menyambut Tahun Baru Cina. Hello kepada semua penonton MHI, kepada semua yang menyambut Tahun Baru Cina. Lizzie nak mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Semoga tahun ini penuh dengan kebahagiaan dan banyak-banyak Hai, saya Jojo. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia dan khususnya kepada semua penonton Malaysia hari ini. Saya Ryan Irfan Chai dari Artis Corner MCOP Mall ingin mengucapkan Gong Si Fa Chai kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambut Tahun Baru Cina. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, saya Adira Suhaimi. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua penonton MHI. Okey, ingat, raya-raya juga jaga SOP. Bye. Hi, I just want to wish Happy Chinese New Year to those celebrating. Even with the pandemic still going on, I hope everyone will have a great festive season and holiday. Just enjoy the raya, but most important, stay safe. Thank you. Kong Si Fa Chai. Kami daripada Blossom Lab ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Salam sejahtera, saya Datuk Rasul Wahid, Perdana Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh warga Tionghoa di seluruh negara. Hai semua, saya Vanessa ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Happy Chinese New Year, 新年快乐，恭喜
Fat Chai kepada semua yang menyambut. Walaupun tahun ni kita tidak dapat menyambut dengan meriah, tak dapat angpau yang banyak, tetapi kita kena utamakan kesihatan kita dahulu. So for the sake of COVID-19, kita kena duduk rumah and fight this pandemic. So regardless of COVID-19, I hope you guys will all have fun. Bye! Saya mengambil kesempatan mengucapkan Happy Chinese New Year kepada warga polis yang berbangsa Cina dan juga Happy Chinese New Year kepada masyarakat Cina di seluruh negara. Kongsi Fat Chai. Hai, Assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi dan Sarah nak ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua yang menyambut dan juga seluruh rakyat Malaysia. Sarah tahu mungkin tahun ini celebration Chinese New Year tidak meriah macam tahun-tahun yang lalu. Tapi apa-apa pun, jaga SOP, stay at home, stay safe. Walaupun tak boleh nak keluar semasa PKP ni, sambutlah dengan family dekat rumah, okey? Happy Chinese New Year kepada semua penonton MHI. Assalamualaikum, what's up, Soboy Chabi kepada penonton MHI. I just want to wish you guys selamat Tahun Baru Cina. Dan walaupun kita tahu Tahun Baru Cina tidak dapat disambut seperti biasa, tapi yang penting semangat tu mesti ada. Okay guys, yang penting jangan lupa stay safe and jaga SOP. Let's go. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Good health, good luck and much happiness throughout the Chinese New Year. Stay safe guys. Bye. Hai, saya Adam Izzy. Terimalah khas untuk penonton setia Malaysia Hari Ini TV3. Bangun pagi ada jam lagi, matahari tak muncul lagi, hidup aku begini. Hutang aku di sana sini, macam mana nak sadar diri, hidup aku begini. Tam tada, tam tada, tam tada tada, tam tada tada, tam tada tada. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, masih mencari rezeki demi hidup senang lenang. Masih mencari rezeki demi hidup tiap hari. Oh nak duri akan ku tempuhi, bersabarlah oh wahai diri, percayalah sinar pasti kau temui. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, si mencari rezeki demi hidup. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, si mencari rezeki demi hidup senang lenang. Si mencari rezeki tiap hari. Dah tadi Randy Adam Izzy dah untuk lagu ni kan. Feel the lain sikit. Feel the lain sikit pergi raya ni. Baik. Ya. Kita akan bersama dengan Adam Izzy. Not so easy to call this name. Adam Izzy dan juga Dr. Su Wincy. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Gong hei Fat Chai. Gong hei Fat Chai. Tahun Cina kepada kalian berdua. Ya. Su Wincy sekarang pukul berapa? Minta maaf lah ganggu you tengah malam tengah malam. Tak apa. Sekarang pukul 2. Oh, 2 pagi dah? 2 pagi kat Spain. Maintain cantik je lagi doktor. Dah tua dah. Okey, doktor dekat Sepanyol. Adam pula berada dekat mana sekarang ni? Dekat KL. Family saya kat KL. Cukup tidur tak sambut panas malam?
Adalah. Nanti sambung balik. Sambung balik. Oh, sambung Okey, kita tanya dulu Adam. Adam, semalam pastinya bila ada kelonggaran SOP tu kan, maknanya ada jugalah peluang kita kan untuk meraihkan Tahun Baru Cina bersama dengan keluarga, 15 orang telah ditentukan dan sebagainya. Tapi bagaimana perasaan bila menyambut Tahun Baru Cina pada 2021 ini? Rasanya tak sama lah. Sebab sebelum ni selalu cousin semua ada kan. Satu rumah tu mungkin ada 30 orang kot saya rasa selalu. Kali ni kita 4 orang sahaja. So walaupun macam tu kan, walaupun kita 4 orang saja, saya rasa penting yang kita ingat tahun ni ingatkan kita balik keluarga yang paling penting. Betul. Bukan yang benda lain, keluarga yang paling penting sekarang. Mengajar kita bersyukur juga kan, menghargai keluarga itu sendiri. Betul. Lagipun kita boleh video call saudara-saudara kita, boleh lagi lah. Ya, Adam kena ajarlah mak dengan ayah macam mana nak video call semua kan. Ni memang jadi kebiasaan baru dah. Tapi tadi nampak tadi kan, mak ayah tadi tengok handphone macam ni apa semua tadi kan. Kan. Okey. Baik, doktor pula. Kalau Adam memang berada dekat Malaysia. Walaupun berada dekat Malaysia tapi tak boleh juga nak berjumpa dengan keluarga kan. Jauh di perantauan. Macam doktor pula. Doktor lagi jauh Sepanyol. Jadi bagaimana sambutan perayaan Tahun Baru Cina di sana Sepanyol? Sama seorang ke? Seorang sebab sebenarnya dah 4 tahun saya kat sini. Jadi untuk tahun yang pertama, kedua memang sebab masa itu saya datang ke sini pun sebenarnya tak banyak orang Cina ataupun tak banyak orang ASEAN, tapi sekarang memang penyambutan kat sini pun tersekat. Sini pun COVID semua lagi teruk daripada Malaysia. Dan kita tak boleh keluar dan semua sebenarnya tersekat. Dan kali ini saya menyambut secara atas talian. Dan saya makan seorang saja sebenarnya sebab kat sini pun saya kena menghabiskan my second PhD dalam music production. So datang sini seorang dan sampai hari ini masih seorang kat luar negara. Okey. Tadi Dr. Sumi saya cakap tadi kan kes COVID-19 di Sepanyol sangat-sangat teruk sekarang ni. Bagaimana keadaan kritikalnya? Sangat teruk. Sebenarnya jika anda pergi ke bandar ke ataupun kat sini kan, sewa pun tak ada orang sewa sebab banyak pelajar dah balik dah sebenarnya, ataupun banyak pelajar yang putus asa halfway dan go back dah. Bagi saya sampai PhD sekarang, my whole school saya seorang orang ASEAN saja. Jadi the rest is all European dan juga yang dekat dan semua. Jadi banyak sebenarnya orang pelajar ASEAN yang nak give up dan go back. Sebenarnya pun saya pun terfikir bahawa adakah saya nak teruskan, tapi saya teruskan saja. Sampai hari ini saya masih buat kelas online, saya buat my production in my house. So semua benda kita kena buat diri sendiri dah. Jadi sini kita dah tahu bahawa lepas COVID pun ekonomi sini pun susah sebenarnya. Banyak kedai-kedai besar yang tutup dan juga kita terasalah tahun keempat sebagai pelajar asing kat sini. Stay strong. Ya. Okey, Adam, mana Adam? Adam ada ke? Lagi. Okey, kita nak buat selalunya kalau tiap-tiap tahun kan, apa makanan yang selalu Adam minta pada ibu untuk masakkan? Lah. Makanan favourite saya. Sebenarnya Tahun Baru Cina bukan macam tu tau. Dia tak boleh ikut apa yang saya suka. Dia kena ikut apa yang kita sebagai berbangsa Cina kena makan setiap tahun. Okey, apa dia? So, salah satu adalah ikan. Sebab dalam bahasa Cina ni, ikan tu yu juga bermakna terlebih, extra. So, kalau makan ikan, that means kita terlebih prosperity dan terlebih tuah lah dalam tahun tu. Betul tak, doktor? Betul. Ikan wajib ada, lepas tu? Ayam. Selain tu, adalah benda-benda lain kecil-kecil. Tapi ikan tu yang paling popular dan paling penting. Ya. Okey. Doktor lah. Tadi Tadi Adam cakap ikan kan, bagi kita drumstick sebab ayam, sebab setiap tahun siapa yang dapat drumstick, siapa yang dapat tuah. So bagi mereka, tapi kat kat Eropah tak sama. Drumstick dia lebih murah sebab kat sini lebih banyak orang suka makan chicken breast.
Terbalik. Terbalik. Doktor, macam apa makanan yang semalam doktor kata dia makan seorang-seorang kan? Apa menu yang doktor makan seorang tu? I sebenarnya I miss misang, jadi saya buat salad sendiri. Jadi saya misang ya, itu yang saya paling miss daripada Malaysia, dan juga saya masak macam saya pun I nampak macam banyak biskut kan ke semua kat Malaysia. Sini biskut dia rasa berlainan. Jadi bagi saya memang sebab sejak kecil saya suka makan biskut Tahun Baru Cina. Jadi sini tak ada. Apa yang saya lakukan, saya beli biskut dengan cornflakes, saya blend together and then I just improvise. Oh my god. Itu memang betul DIY tu. DIY. Orang kreatif okeylah. Tapi masih ada feel kan doktor? Tu yang penting. Masih ada feel myself here. Okey, Adam, bagi sikit ucapan kepada peminat-peminat, kepada yang baru mengenali Adam Izzy hari ini pada Tahun Baru Cina ni. Ya, silakan. Tak bahasa Cina ke bahasa Melayu ke macam mana? Boleh. Bahasa Cina lah, Cina. Semualah. Saya jarang cakap bahasa Cina sebenarnya, tapi 大家好，我是 Adam。嗨，恭喜发财，祝你们新年快乐，万事如意，身体健康，生意兴隆，年年有余。Okey. Masih lagi fasih. Tak boleh lah. Okey, Dr. Suwinci bahasa Sepanyol pula. Boleh. Hola, Suwinci aquí, todo señorita. Feliz años, Chino Navidad y Nuevo Años. Y todo feliz, todo señorita, todo mucha práctica en español, mucha estudiante y para estudiante en Malaysia. So Happy Chinese New Year, dan yang maksud tersebut Happy Chinese New Year dalam bahasa Sepanyol, dan kepada semua pelajar pun teruskan pelajaran anda, dan moga-moga anda semua pun dapatkan tahun yang bertuah dan juga tahun yang bagus. Ya, insyaAllah. Gracias. Ya, gracias. Muchas gracias. Gracias. Terima kasih Adam Izzy dan juga Dr. Suwinci. Tahun Baru Cina. Jaga diri. Thank you. Safe. 恭喜发财！恭喜发财！Wow, walaupun berjauhan tapi kita masih rasa feel tu kan? Kebolehan tu kita yang kena create sendiri sebenarnya. Betul. Taklah konflik ke apa, asalkan jadi. Okay, kita kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan wawancara ini. Anda boleh nantikan program terbaru Family Duo setiap Ahad jam 9 malam bermula 14 Februari ini hanya di TV3. Ya, jangan lupa untuk anda saksikan ya. Beramai-ramai. Sisi keluarga lah, sesuai lah kan. Ini dia gambarannya. Dan juga nanti, ada lagi. Okey, baik. Family Duo. Ya. Okey, itu dia Family Duo ya. Okey, jangan lupa. Minggu depan, ini pastinya sebab ada isu baru-baru ini kan. Tadi kita nak tahu juga bagaimana hak pengguna perkhidmatan kurier. Hari Isnin kita akan bincangkan mengenai itu. Jadi, sebelum kita tutup gerai, saya nak sampaikan ini untuk ada juga. Ini untuk anak awak Zain. Ini untuk terima kasih. Saya nak buka sekarang. Nak tengok berapa. Sia-sia. Wow. Okey. Selamat Tahun Baru Cina. Okey, selamat Tahun Baru Cina. Thank you Surya. Thank you semua. Okey. Kongsi bajai. Kongsi. 告诉我现在是春天，谁说是春眠不觉晓？只有那偷来人的才高眠，春风它吻上了我头圆。告诉我现在是春天，虽然是春光无限好，只盼那春